Hampa bukan tak tahu Wakame tu dia punya finishing macam mana, kan? Dalam 2-3 hari lepas, berlangsungnya majlis cabut undi untuk saingan Piala Malaysia pada tahun 2020 ni, yang mana diadakan di Ibu Pejabat MFL secara tertutup. Dan MFL ada buat live. Dipendekkan cerita, format untuk Piala Malaysia pada tahun ni, MFL dah ubah sikit berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Disebabkan keadaan yang kita tengah lalui sekarang ni lah. Yang mana aku rasa dah ramai dah sedia maklum, dah tak ada lagi dah group stage. Dan kita terus bermain di peringkat kalah mati. So maksud dia apa? Maksud dia kalau kalah, terus knockout. Tak ada dah peluang kedua. Dan untuk pusingan yang pertama ni, Kedah diundi untuk bertemu dengan pasukan Pahang di Stadium Darul Aman. Nasib baik bermain di home. Yang mana ramai orang kata laluan untuk pasukan yang berada di kotak sebelah kanan ni lebih berliku berbanding pasukan yang berada di kotak sebelah kiri. Aduh, sudah-sudah lah tu. Benda apa lagi yang tak puas hati ni. Sebelum kita pergi kepada prediction, kita tengok dulu berita dan statistik yang ada untuk kedua-dua pasukan ni. Untuk pasukan Pahang, selain daripada isu perpindahan kontroversi Sumareh tu, yang mana masih dibincangkan lagi sampai hari ni. Kalau sebelum ni untuk beberapa game yang terakhir untuk Liga Super hari tu, kita boleh katakan Coach Dollah Saleh ni mungkin agak pening kepala untuk turunkan kesebelasan utama terbaik dia. Sebab last game Liga Super hari tu pun 4 tonggak utama pasukan Pahang ni terlibat dalam kecederaan dan pergantungan. Ramai tu. Yang mana sebahagian besarnya melibatkan pemain import dan pemain kegemaran Dollah Saleh. Tapi baru-baru ni aku rasa semua tu dah tak bagi masalah dekat Dollah Saleh. Sebab baru-baru ni dalam hujung bulan lepas, dia ada bagi tahu dekat media, semua pemain utama dia dah kembali daripada kecederaan dan dah menjalani latihan. So sekarang ni segalanya masih mengikut perancangan dalam persiapan mereka untuk menghadapi kempen Piala Malaysia pada tahun 2020 ni. Dan untuk statistik di atas padang pula, pasukan Pahang ni dalam saingan Piala Malaysia pada tahun 2019, iaitu tahun lepas, sewaktu di group stage, secara totalnya mereka bermain 6 game, yang mana 3 game bermain di away dan 3 game bermain di home. Dan statistik pasukan Pahang dalam 3 game Piala Malaysia yang mereka bermain di away game tu, mereka hanya kalah 1 game saja dan 2 game lagi mereka menang. Dan jumlah bola sewaktu mereka bermain di away game ni hanyalah 4 biji gol. Yang mana benda ni secara average-nya, kita boleh kata setiap satu game tu mereka bolos lebih kurang 1 biji gol sahaja. Lebih kurang macam tu lah. So daripada statistik ni, kita boleh nampak pasukan Pahang ni agak konsisten mencatatkan kemenangan bila mereka bermain di away game dalam saingan Piala Malaysia ni. Dan secara langsungnya dekat situ kita boleh nampak defend pasukan Pahang ni bermain dengan baik lah waktu bertahan. Sebab tu bolos 1 gol lah. Dan kalau kita pergi kepada performance semasa mereka dalam saingan Liga Super yang baru habis ni, dalam 5 game yang lepas, pasukan Pahang mencatatkan 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Dan hampa kena ingat, dalam 5 game tu ada 2-3 game yang mereka bermain tanpa kesemua pemain import utama mereka. Tu plot twist dia. Untuk pasukan Kedah pula, sehingga hari ni boleh dikatakan semua player utama pasukan Kedah ni bebas daripada kecederaan dan mereka berada pada tahap kecegasan yang terbaik mereka. Dan satu berita baik yang mana aku kira boleh tambah moral value player-player pasukan Kedah ni, tentang isu gaji yang hangat diperkatakan sebelum ni sampai dapat liputan TV3 lah. Baru-baru ni Presiden KFA ada buat keluar satu kenyataan yang mana dia bagi tahu pihak KFA telah pun selesaikan semua hutang tunggakan gaji pemain Kedah ni untuk tahun 2020. Dan dia mengharapkan benda ni akan tambahkan lagi semangat pemain untuk menghadapi kempen Piala Malaysia pada tahun ni. Aku rasa bukan dia saja, semua penyokong Kedah pun akan harap benda tu. Betul tak? So jom kita beralih kepada statistik di atas padang pula. Untuk saingan Piala Malaysia ni, sebenarnya pasukan Kedah dengan Pahang ni boleh dikatakan jarang bertemu sekali. Tak kira lah sama ada di peringkat group stage ataupun peringkat kalah mati. Kalau tak silap aku, group stage dalam 6 tahun yang lepas tak ada pun Kedah duduk satu grup dengan pasukan Pahang.
Tu kalau tak silap aku lah. Dan dalam 6 tahun yang lepas juga, hanya 2 kali Kedah bertemu dengan pasukan Pahang, pada tahun 2014 dan 2019. Yang mana waktu bermain di Darul Aman berkesudahan 3-1 pada tahun 2014 dan 3-3 pada tahun 2019. Tahun lepas lah tu. Hampa ingat lagi tak game tu? Kalau statistik pasukan Kedah dalam saingan Piala Malaysia waktu group stage tahun lepas, sama juga Kedah bermain 6 game di peringkat kumpulan, yang mana 3 game bermain di away dan 3 game bermain di home. Dan dalam 3 game tu pun sama juga macam pasukan Pahang, Kedah mencatatkan 2 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Tapi apa yang membezakan mereka ialah jumlah bolos pasukan Kedah. Pasukan Kedah ni lebih banyak bolos berbanding pasukan Pahang. Kalau pasukan Pahang tadi mereka bolos 4 biji sahaja, tapi untuk pasukan Kedah ni mereka bolos 6 biji gol. Dekat sini kita boleh nampak secara average-nya setiap satu game Kedah akan bolos 2 biji gol. Dan kita boleh katakan defense pasukan Kedah untuk saingan Piala Malaysia pada tahun lepas agak longgar bila bermain di Darul Aman. Sebab apa aku kata macam tu? Ni secara teorinya lah. Kalau dalam game tu hampa hanya bolos 1 biji gol, kita boleh katakan sebiji itu mungkin mistake daripada bahagian defense ataupun mistake yang dilakukan oleh player. Tapi kalau hampa bolos 2 biji atau lebih daripada tu, kemungkinan mistake yang sama berlaku berulang kali. Sebab tu lah hampa boleh bolos lebih daripada sebiji gol. Yang tu secara teorinya lah. Tapi kalau secara praktikal di atas padang, mungkin jadi lain daripada yang tu. Mana kita nak tahu kan? Tapi, relax dulu Ustaz. Kalau kita tengok performance semasa pasukan Kedah dalam Liga Super untuk 5 game yang lepas, pasukan Kedah ni mencatatkan 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan yang kalah tu kepada pasukan Pahang lah, dekat Darul Makmur sana tu. Tapi okey lah, sekurang-kurangnya mereka mencatatkan 4 kemenangan berbanding pasukan Pahang tadi. Dan kalau berdasarkan kajian yang dilakukan di atas kertas ataupun dalam bahasa Inggerisnya on paper, aku boleh katakan kedua-dua pasukan ni mempunyai advantage yang tersendiri. Untuk pasukan Pahang, kesemua pemain import mereka dah bebas daripada kecederaan. Dan bagi pasukan Kedah pula, mereka bermain di padang dan stadium mereka sendiri di Darul Aman. Cumanya takkan ada penyokong lah untuk bersorak. Dan kalau hampa tanya prediction aku menjangkakan akan ada saingan yang sengit lebih kurang macam tahun lepas. Dan kalau mengikut prestasi semasa, aku menjangkakan pasukan Kedah ni akan menang berdepan dengan pasukan Pahang. Tapi mungkin menang dengan jaringan yang tipis lah. Tak ada lah sampai kenduri gol malam tu. Tapi, ada tapinya lagi tu. Kalau tiba-tiba pasukan Kedah ni duk buat meralik ke, tiba-tiba hilang fokus di atas padang, yang tu silap-silap pasukan Kedah ni boleh kena tapau balik dengan pasukan Pahang walaupun bermain di Darul Aman. Hampa bukan tak tahu Wakame tu dia punya finishing macam mana kan? Yang tu prediction aku lah. So prediction hampa pula, hampa rasa macam mana? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan aku rasa tu saja video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.